juga tak ada. Tak apalah, saya gunakan kalau juga live ini, saudara. Asalkan saudara dapat melayari bersama-sama dengan saya. Ada gangguan lah saudara, nampak gayanya. Mungkin Perhimpunan Agung UMNO ni banyak sangat dia punya line yang terpakai. Congested lah saya ingat, ya. Tapi tak apalah saudara, nak buat macam mana. Saya menanti teman-teman daripada Facebook. Dapat siaran ada tidak? Saudara komen saudara appeal, sebab dia sekejap ada sekejap tak ada. Jangan marah saudara. Inilah rupanya caranya orang tua-tua buat live. Sekejap ada sekejap tak ada. Nak buat macam mana saudara? Aduh, hai. Macam mana ni? Ya, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Ismi pun buat live juga. Sebab mungkin kena Ismi punya tu ada sekali lah. Saya pakai line biasa. Saya nak pakai line jugalah, nak tengok macam mana. Okay. So Wi-Fi ni dia ada banyak orang boleh. Apalah saya gunakan tu. Okey, dah on boleh. Tak boleh Kalau pakai line. Okay, saya kena off kerana ni dia punya sound dia tu. Ini bukan on balik, ini yang recorder. Ya ke? Recorder. Tapi yang ini nampak dia punya pelai-pelai kita je, Watler apa semua di situ. Yang ini tak nampak. Dia keluar tapi tak nampak. Ya, saudara Muhammad Izzuddin, saudara Fuzil Uzair, saudara Safian Talib, saudara Shan Gopal. Apa khabar Shan? Doa saya agar anda sihat walafiat dan semua ya. Saya minta maaf kadang live saya ni ada gangguan ya. Dia tak nampak berapa ramai, tak nampak ya. Ada gangguan. Tapi tak apalah saudara, biarlah mereka mengganggu kita, asalkan urusan kita sebagaimana yang janji saya pada anda. Saya akan tetap bersiaran pada sahabat malam melaporkan. Cuma hari ini kita terus sajalah. Saya mendengar perkabaran katanya bahawa di Singapura hari ini tadi Saudara Khairi Jamaluddin dia membuat kenyataan bahawa dia menawarkan diri untuk bertanding jawatan sebagai Presiden UMNO. Dan katanya kalau dah okey dah, insyaAllah saudara, katanya kalaulah dia berjaya menjadi presiden ataupun orang dia jadi presidennya, maka akan meneruskan ini kerjasama ataupun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang saya agak pelik. Sebab dulu sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan ni saudara, dia adalah merupakan orang yang menentang habis-habisan. Sama juga dengan Datuk Syamuddin. Direct dia mengatakan bahawa kalaulah UMNO ini bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan sebagainya, sanggup dia keluar parti pun. Tapi tak tahulah sekarang ni, itulah keadaan saya. Bila nampaknya okey, pepohonan itu rimbunan sudah merimbun, barulah datang. Macam saya katakan saudara, bila ada semut, bila ada gula, maka semut pun datang. Malahan bukan semut merah, bukan semut hitam, bukan semut gatal, semut mayat pun ada, brother. Itu keadaannya. Macam mana pandangan saudara Ismi? Saya amat bersetujulah dengan apa yang Datuk Seri Amir cakap. Soal saudara KJ nak memberi tantangan kepada Dr. Zahid Hamidi dan cuba untuk menipu lagi, kononnya dia akan kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bagi saya ni, KJ ni dia freak minded. Dia punya penyataan dia berubah-ubah. Dan apa yang dia sedang lakukan hari ini lebih ke arah untuk mencipta ketidakstabilan politik dalam UMNO. Kalau dia seorang pemimpin yang berlapang dada, berjiwa besar, dia sepatutnya tidaklah mempunyai sedikit keinginan pun untuk mencabar kedudukan Dr. Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Alasannya yang pertama, menjunjung titah tuanku, mewujudkan kerajaan penyatuan atau kerajaan perpaduan. Yang kedua,
kestabilan kerajaan perpaduan yang wujud hari ini bergantung kepada kestabilan partai-partai yang menyertai kerajaan perpaduan. Ya. Bermakna hari ini keadaan Partai UMNO pun dalam keadaan yang stabil di bawah pimpinan Dr. Zahid dan juga Deputy Presiden Tok Mat Hassan. Ya. Kenapa beliau cuba untuk mencetuskan persepsi yang ke arah mewujudkan ketidakstabilan politik dalam UMNO? Sebab hari ini perkara yang paling penting, kita nak memulihkan kesihatan ekonomi, memulihkan kesihatan kepada rakyat yang terjajas teruk atas perbuatan Mahayadin, Perikatan Nasional, orang kata kerajaan tebuk atap, scheme opting, tawar-menawar sehingga menyebabkan keadaan ekonomi jatuh, pelabur-pelabur meninggalkan negara, kejatuhan mata wang yang teruk dan perbelanjaan wang negara yang tata kelolanya tidak terkawal langsung. Cukup dekat tu, terserah keluarga tu, Suri Amir. Ya, saya juga. Tadi saya mendengar ucapan daripada Deputy Presiden sewaktu beliau memberi taklimat. Agak menggemparkan sebab wartawan dari Singapura melaporkan bahawa Datuk Seri Zahid ada menamakan, tapi tak menamakan sepenuhnya, bahawa berhubung dengan siasatan yang sedang berjalan di Suruhanjaya pencegah rasuah. Beliau telah pun mula memetik beberapa kejadian. Saudara anik-anik jangan marah begitu. Saudara Abi Diksi dia kata bukan ke dulu SME ni bantai Zahid. Biasalah saudara, suasana saya berubah. Bagi saya tidak ada masalah. Bagi kalau kita sentiasa bersama, dulu, kini dan selamanya, bagi saya kekal. Bagi saya, ya. Baik saudara, berbalik pada dengan kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, beliau mengatakan bahawa adalah siasatannya. Jadi beliau beri hint, bukan hanya satu orang, bukan ada dua orang, ramai lagi. Dan saya cuma nak bertanya bersama-sama dengan saya, kebetulan saya amat mengalu-alukan kehadiran Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dari Langkawi, Saudara Marzuki. Hari ini Datuk yang berhormat Datuk Muhammad Hassan selaku Timbalan Presiden merasmikan 3 sayap, iaitu Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri. Dan tentulah ada butirnya saya nak tanya pandangan Ketua Pergerakan Pemuda tentang ucapan perasmian yang dilontarkan oleh Tuan Mak Hassan. Apa khabar Saudara Marzuki? Alhamdulillah, khabar baik Datuk Seri, Amir, Ismi. Saya baru selesai majlis perasmian 3 sayap ini bersama dengan Timbalan Presiden. Pada saya ucapan Presiden malam ni ringkas dan padat, simple je. Tak lama pun. Tak lama Selalunya akan habis sampai pukul 11, hampir pukul 12. Tapi malam ni ringkas dan padat. Antara butir-butir yang dilontarkan oleh Timbalan Presiden apa dia? Isi dan visi dia lebih kurang sama macam mana yang dilontarkan oleh Presiden dalam taklimat tadi. Taklimat tadi. Misi utama kita pelbagaikan cara untuk kembalikan kekuatan parti, pulihkan parti dulu. Jadi impersonal lah, personal. Kita jangan berpolitik dalam politik. Cukup lah politik. Dah kita duduk dalam politik dah. Sekarang ni masa untuk kita bina balik benda-benda yang dah hampir musnah. Kita bina balik supaya jadi lebih baik. Saya cuma nak mengucapkan tahniah pada Saudara Marzuki, paling tidak menghilang depositkan calon di Langkawi dalam pilihan lepas, walaupun saudara tidak bertanding. Tapi kerja keras saudara sebagai Ketua Pergerakan Pemuda mampu untuk hilang deposit lah. Dr. Madi. Dr. Sri, sebenarnya kita nak tengok politik Malaysia ni berubah. Ikutlah dengan cara yang lama, bergaduh aku, kita nak dinamika politik baru. InsyaAllah dengan apa yang berlaku hari ini, InsyaAllah ada benda baik
akan menanti hadapan, insyaAllah. Walaupun calon UMNO kalah, kita tewas, tetapi bagi saya ini tidak akan mengurangkan ataupun melunturkan semangat daripada pemuda Langkawi khususnya untuk kembali. Apa pandangan itu, saudara? Jadi satu cabaran baru Hmm. kepada khususnya kita pemuda, cabaran baru dengan apa yang saya lihat Undi 18 ni sebenarnya satu cabaran yang cukup kuat lah. Kita tak boleh jangka, walaupun kita pelbagaikan perkara di kala hari ini, tapi apabila sampai saat hampir pilihan raya, dia boleh berubah sedikit mata. Jadi dalam soal ni saya ingat kita kena ada sesuatu pendekatan yang lebih sesuai lah dengan kehendak seperti mana yang disampaikan oleh Timbalan Presiden tadi. Politik hari ini, orang hari ini buat benda mesti perkara yang sesuai dengan perkembangan dan kehendak hari ini. Okey, saudara, tadi saya adalah ketua pemuda dan lewat beberapa malam sebelum pilihan raya juga saya ada mengatakan, saya adalah ketua pemuda bahawa sejumlah 75% ketua-ketua pemuda bahagian di seluruh negara akan melewati usia melebihi jada waktu sebagai pemuda. Artinya mereka akan berangkat ke peringkat bahagian. Dalam bahasa kasarnya, ramailah ketua pemuda akan langgar ketua bahagian. Jadi bagaimana dengan kedudukan saudara sebagai ketua pemuda Langkawi? Nak langgar ke tidak? Tapi kebetulan pula di Langkawi itu ada kekosongan. Apa pandangan saya? Saya melihat ini dah sampai masanya, tiba masanya. Tiba masanya ada perubahan ataupun kita secara senang lah, secara mudah dia. Kita kembalikan demokrasi dalam UMNO, sama ada di peringkat cawangan, peringkat UMNO bahagian ataupun di peringkat-peringkat yang tertentu. Kembalikan demokrasi ni, tak payahlah tu ada kluster ni, tim A, tim B, tim C, dan akhirnya benda ni menjadi barah tanpa kita sedar. Natijah hari ini kita dah terima. Bukan saja PRU14 kita dah terima, PRU15 lagi teruk kita terima. Jadi saya ingat kembalikanlah demokrasi ni, buangkanlah. Saya bercakap saudara sebagai ketua pemuda, ke mana saudara selepas ini? Saya sudah pastinya akan ke peringkat khususnya, sama ada di bertanding di peringkat ketua ataupun timbalan, ataupun itu bergantung kepada, tengok kepada mood nanti lah. Mood dia. Mood. Saya nampaknya ketua pemuda ni masih lagi dia orang kata play safe lah saya. Dia merahsiakan strateginya nak bertanding dia. Tapi beliau tidak menafikan saya bahawa dia akan berangkat ke peringkat bahagian, dan pastinya sebagaimana yang saya katakan sahabat malam, bahawa tentulah ketua-ketua pemuda ini akan menawarkan diri mereka sama ada jawatan naib ketua pemuda, ketua bahagian, sebagai timbalan ketua bahagian ataupun ketua bahagian. Dan ini bukanlah untuk melunturkan dari segi persatuan, tapi untuk meraihkan demokrasi. Bagaimana dengan kedudukan presiden? Ini demokrasi, orang cakap demokrasi, takkan presiden kena lawan pula. Sila bagi pandangan ketua pemuda So, dalam tempoh terdekat ni, dalam tempoh penggal yang sukar ni, seeloknya, ni bukan nak bayar mana-mana, seeloknya kita kekalkan yang nombor 1, nombor 2 tu. Untuk presiden dan timbalan presiden Jadi artinya di peringkat bahagian boleh bertanding, tak ada masalah. Kalau nak kata demokrasi, kita buka semua ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, efek jawatan ketua pemuda pun. Bukan? Apakah saudara sudah mencari pengganti saudara sebagai ketua pemuda Langkawi? Saya pada dasarnya kita terbuka demokrasi lah. Siapa yang ada potensi, sila, tak payah kita salah. Sepanjang saudara menjadi ketua pemuda, apakah saudara sudah melatih calon-calon untuk mengajukan tempat saudara? Jawatan ketua pemuda bukan mudah saudara. Ini satu perjuangan, penerusan pada perjuangan, dan saudara akan meninggalkan pemuda. Malam ini kita lihat Yang Berhormat Dato' Mak Hassan bercakap soal pemuda, lebih banyak menekankan soal peranan pemuda
dalam perjuangan politik, ya, peranan puteri, peranan wanita, tapi penekanan kepada pemuda. Dan saudara akan meninggalkan pemuda ini, sedih jugalah. Sedih tak? Sedih jugalah. Ini tahun terakhir sebagai ketua pemuda. Berapa lama saya jadi ketua pemuda? 10 tahun. 10 tahun. Dua penggal. Dua penggal pun 10 tahun saya. Jadi sebagai ketua pemuda, impian pemuda Langkawi khususnya, saya melihat bahawa jawatan dalam Parti UMNO ini akan ada pertandingan sekitar dalam 5-6 bulan mendatang. Jadi saya melihat jawatan presiden tak perlulah ada gegarannya, ya. Jadi maksudnya untuk jawatan-jawatan lain ini teruskan demi kestabilan, lestari dan sebagainya. Baik, tadi masa waktu taklimat tadi, Presiden ada menyentuh tentang siasatan yang akan dilakukan terhadap beberapa pemimpin politik yang lain. Apakah saudara faham maksud yang dilontarkan oleh Presiden UMNO tadi? Bisa soalan ni. Bisa soalan ni. Tapi insyaAllah, kalau dia realiti dia, yang benar kena benar lah, yang tak benar dia tak benar. Bukan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara faham dia taklimat tadi? Saya faham. Faham, ya? Ya. Jelas maksudnya siapa orang yang apa semua. Cuma tak mau menyentuh peribadi. Nah, kita berikan kepada pihak berkuasa, berwajib untuk melakukan siasatan. Yang salah tetap salah. Sebab sekarang ini kita akan melakukan musim untuk melaksanakan sistem hukum. Baik, saya nak bertanya dengan saudara, di Langkawi sekarang macam mana kedudukan ekonomi di Langkawi? InsyaAllah ada sedikitlah pergerakan untuk pulih tu. Cuma saudara jangan lupa, saya pernah ke Langkawi pada musim pemilihan itu lagi. Saya tengok banyak kedai tutup. Saudara yang tipu saya. Masalah dia begini. Di Langkawi ni kita ada 2 pintu utama. Pertama ferry, yang kedua kita ada airport. Di airport saya tengok semakin rancak. Sehari ada 35 ke 30 lebih flight tu, kira alhamdulillah lah. Ketua pemuda dia kira lah banyak penerbangan. Bagus tu. Kita ke airport je lah selalu. Yang kedua ada pintu masuk ferry. Yang kita bermasalah sekarang di pintu masuk ferry ni. Sebab kadang-kadang ferry dia dah tak menentu. Kadang sehari ada 2 trip, 3 trip, dan katanya insyaAllah dalam masa terdekat ni akan pulih balik trip seperti asal dulu. Ke 7 pagi, ke 7 petang insyaAllah. Yang saya pasti di Kuala Kedah dah mula, insyaAllah. Yang Kuala Perlis masih ada penangguhan sikit. Apakah persiapan pemuda untuk menyambut kembali tetamu-tetamu yang datang? Saya dikabarkan juga akan ada balik 5 airshow. Apakah, saya akan meninggalkan pemuda, tapi dalam waktu yang sama, apakah persiapan anak-anak muda kita untuk menyambut kehadiran pelancong-pelancong yang akan datang, tentunya daripada seluruh dunia? Jadi kalau teman-teman, saya nak bagi tahu saya rasa nampak gayanya saya nanti bila musim 5 nanti, saya tahulah saya sekurang-kurangnya ada tempat saya boleh tinggal. Kalau tak, susah juga nak dapat hotel dan sebagainya. Sekurang-kurangnya boleh duduk tidur di rumah ketua pemuda saya. Baik saudara, kita berbicara soal kebejatan dalam politik. Presiden UMNO tadi bercakap, beliau sedar bahawa perlunya kita melakukan siasatan ataupun mengambil tindakan secara tuntas. Yang ketiga, Presiden menekankan mestilah ekonomi itu sampai kepada rakyat. Itu yang paling penting. Matlamat utamanya adalah rakyat. Dan kebetulan Presiden UMNO sekarang ini memegang jawatan sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dan tentulah beliau mempunyai cara-cara dan sebagainya. Saudara Syukri Abdullah, Tok Mat Hassan cakap bab DAP. Aduh, biar dia menyentuh lah, tak apalah. Saya beginilah saudara, kita berlapang dada lah. Pimpinan tentulah mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, tukiran kitab, usulkan, tukiran daripada Muar Johor, usulkan jawatan Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Saya menerima banyak ini permintaan, tapi saya merasakan bahawa kalau saya menekankan sangat soal itu, nanti orang kata kita tak demokratik. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Ketua Pergerakan Pemuda tadi, maka UMNO itu subur kerana demokrasi. Memang kita amat mengharapkan kalau boleh biarlah ada tenteramnya di peringkat atasan. Tetapi bila ada pertandingan, khususnya kalau jawatan di atas tu,
tentulah akan merubah landscape politik, akan ada pertandingan. Bagaimana saya katakan 3-4 malam dulu, sejak ditubuhkan 4 kali dia UMNO ni memilih presidennya. Selepas itu presiden, timbalan presiden tidak ditandingkan, tapi jawatan-jawatan lain ditandingi. Yang paling penting bagi saya berkeyakinan tentulah mungkin besok presiden akan menyentuh tentang ini santunan peringkat akar umbi. Ini yang paling penting. Ya, saya juga menerima banyak juga ini teman-teman yang mau menyertai UMNO tapi mereka dipisahkan dengan tuduhan itu dan ini. Ada juga kalangan teman-teman warga UMNO juga kerana perebutan di peringkat bahagian, maka mereka disisihkan dan dikatakan sebagai ini daripada parti pembangkang dan sebagainya, sedangkan mereka tidak begitu. Ini juga ada saya berhasrat untuk bertemu dengan presiden untuk mengutarakan persoalan ini. Jadi yang paling penting kita harus melihat politik UMNO, politik Melayu khususnya saya melihat dalam masa mendatang ini akan ada keceriaannya. Saya berkeyakinan akan ada satu penggembelingan tentang trust yang dialami, trust deficit yang dialami oleh UMNO satu ketika dahulu, macam seolah-olah macam ada comeback. Jadi pandangan saya, Ismi macam mana? Soalan tu sangat hebat lah, tapi saya pun orang yang hebat sebenarnya. Di soal sokongan orang Melayu kepada UMNO, dia tentu ada pasang ada surutnya. Kan? Contoh macam tengok di PRM Melaka, kan kita sapu bersih, menangis Maidin pada waktu itu. Kan? Sama juga di PRN Johor, kita sapu bersih, tutet. Mana kita menang tanpa perlu bergabung dengan PH or PN. Mana we are the champion, my friends. Dia soal ni, saudara. Di pilihan raya ke-15, kita menggunakan formula yang sama. Mengikut mandat di Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Kita mencalonkan ramai calon-calon muda. 80%. 80% orang putih kata. Saya baca sekolah orang putih. Untuk ni sekolah Melayu. Jadi ada perbezaan, tapi tetap sama dalam perjuangan UMNO. Jadi kalau kita kaji balik, kenapa di Melaka kita menang 3/4, di Johor kita menang 2/3, di pilihan raya ke-15 Huyup. Nasib baik presiden kita bijak, sempat balik south, kapal tak hanyut jauh. Jadi tentulah ada sebab. Tak ada benda yang berlaku tak bersebab. Betul tak? Semua perkara yang nak berlaku mesti bersebab. Dan tentu sebab-sebabnya sebab-sebab yang tak berapa baik. Maknanya trend kemenangan Perikatan Nasional bukan kerana kekuatan Perikatan Nasional, tapi ada unsur-unsur asing yang menyebabkan Perikatan Nasional mampu menang di Perlis, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, Perak kami tetap menang. Menang, tetap menang. Soal politik, siapa di kerajaan dia menang. Kalau orang menang 74 kursi pun, mereka tetap jadi pembangkang. Maknanya, walaupun orang kata BN keyup, hakikatnya tiga gabungan, tak ada satu gabungan pun yang menang 112 kursi. Jadi Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional juga tidak boleh mengatakan bahawa mereka disokong mayoritas rakyat Malaysia. Bermakna tak ada yang menang. Jadi kemenangan 26 kursi UMNO di pilihan raya ke-15 bermakna bagi saya keputusan itu baiklah. Kan? Sebab BM menang 30, PH 82, PN 74. Betul? Jadi kesimpulannya serahkan balik pada Suri Amir lah. Saudara Siza dia kata, Mi cakap merapu lah Mi, dia kata. Ada saya menyantuni teman-teman, bagi saya menghormati setiap pandangan.
Bagi saya. Dan ada juga mana kadang-kadang kita tak nampak mungkin cara Saudara Ismi berbicara tu memanglah bicara seorang bekas tentera. Beliau adalah merupakan bekas pasukan tentera laut. Dia keras sikit. Saya ni bicara bekas seorang wartawan, saya memikirkan banyak aspek saudara. Tetapi dalam beberapa perkara saya melihat ada pengisiannya. Persoalannya kita menang UMNO khususnya menang di Melaka, menang di Johor. Kenapa boleh di pilihan raya umum? Ini persoalannya. Jadi saya dah tanya tadi dengan Ketua Pemuda pun dah jawab. Cuma ada soal, ada satu tadi pelayar kita kata sepatutnya pemuda lah harus mempertahankan presiden. Dia bukan hanya dibiarkan sebab pemuda lah benteng. Saya berulang kali mengatakan, saya mengulangi ungkapan yang cukup terkesan pada jiwa saya apabila kata-kata Bung Karno. Bung Karno sewaktu memerintah Indonesia, beliau mengatakan, kalau kamu berikan aku 100 orang tua, yang mampu kulakukan hanyalah menawan gunung Kalimanjaro. Tapi kau berikan aku 10 pemuda yang hatinya wajar, pasti ku goncangkan dunia. Ini saya lihat sepatutnya ism ini ataupun semangat ini sepatutnya ada dalam jiwa pemuda. Dan saya nak bertanya pada Ketua Pemuda, apakah pemuda hari ini mempunyai isma yang sebegitu? Ya, Saudara Basuki. Soalan yang hebat. Tapi Ketua Pemuda Langkawi pun hebat. Walaupun nampak muda sebenarnya sukar. Tapi itulah, saya setuju dengan pandangan sahabat kita ni. Memang pemuda kena pertahankan presiden. Ya. Kenapa kita nak tekan turut, nak ikut turut yang isu-isu yang dimainkan oleh pihak lain? Ya. Ini semestinya kita kena sedar dengan jelas. Orang kita ni satu yang salah tu. Ya. Dia suka dengar cakap pihak lawan. Bila lawan kata ini tak bagus, orang kita tekan turut, yang lain semua ikut. Dan akhirnya terjun lubang sama-sama. Semua ke laut. Semua ke laut. Saudara dia bilang Langkawi dekat dengan laut kan? Ya. Ke laut kita. Jadi dalam soal ni, dalam soal kita di keadaan hari ini, kita kena pertahankan presiden. Ya. Sebab presiden dan timbalan ni antara orang yang pertahankan parti ketika susah dan ketika kita didesak untuk hancur, untuk bubar. Ya. Masa zaman 22 bulan ni. Ya. Jadi kalau tak ada orang-orang ni, saya ingat dah lama UMNO ni nak kata berkubur tu mungkin tidak lah, tapi akan hancur lah. Ya. Dan mungkinlah itu juga sebahagian daripada modus operandi yang dulu. Maksudnya batalkan yang lama, buka yang baru. Tak, saya bercakap tentang isma ataupun ism ataupun semangat juang dalam jiwa pemuda. Isi. Oh, faham. Mana boleh faham saya bukan pemuda. Soal keikhlasan dalam perjuangan ini satu perkara yang pada saya lah ni. Ini pribadi saya. Ya. Tak ramai dah, bila orang muda hari ni tak ramai dah yang ada semangat pahlawan, semangat berjuang. Kita pertahankan kita punya ni. Izam. Kita punya izam ni. Ya. Ini yang berlaku hari ini. Seperti mana kata presiden tadi, banyak yang berlakon jadi hero. Realitinya tidak di waktu yang diperlukan. Jadi bila tidak diperlukan, mereka lah hero. Semangat untuk pertahankan parti, berjuang parti secara potong ni tak ada, dah makin kurang. Baik, saudara, SL Service dia menghantar kiriman, dia bertanya, dia kata bagaimana dengan pemuda terhadap perasaan pemuda melihat mantan presidennya iaitu Sri Najib yang hari ini terpasung di belakang jeruji besi, dan perbicaraan masih lagi dilihat dalam keadaan yang tidak dilihat, bukan satu perbicaraan yang adil. Bukan kita katakan bunyi hukuman dan sebagainya, tidak, tetapi bila timbul macam-macam cerita, soalnya orang yang dikatakan berasosiasi dengan Sri Najib seperti Jolo, orang macam Nek Faizal, orang macam Izzati, orang begini tidak. Jadi bagaimana pemuda? Kenapa pemuda tidak bersuara dalam soal ini? Jadi sebenarnya saya kalau ini ketua pemuda dia tak ada nak jawab soal saya. Soalan soalan bukan. Sebab saya melihat dari sini ni. Saya melihat daripada peringkat awal perbicaraan tidak.
Saya suka tengok Datuk Najib ni satu perkara je. Ya. Dia tak minta untuk dibebas dan dilepaskan. Dia cuma minta untuk dibicara secara adil ikut undang-undang. Kenapa kita nak maksudnya badan perundangan ni satu badan kuasa asing yang tak perlu ikut mana-mana arahan ataupun ni buat secara telus lah. Judiciary lah. Ya, judiciary. Kalau dia betul salah. Kalau ini sekadar pendakwaan politik, buat bagi adil lah. Maksudnya benda-benda yang perlu untuk apa dia panggil salah. Biar diperlihatkan. Justice is not only to be seen, but it's must proven to be seen. Keadilan itu tak hanya disebut, tetapi ia perlu diperlihatkan dan dilaksanakan. Ya. Nak tanya pula Hizbi Rakyat Sabah Malam cakap juga pasal ni. Sila ni, apa pandangan you tentang ini? Dr. Sinajib ni. Berbalik berdasar negara kita. Negara kita negara hukum. Bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengislahkan semula sistem kehakiman dalam negara kita. Dan soal ini kita harus berhati-hati. Sebab kita nampak jelas wujud ketidakadilan terhadap pembicaraan yang dihadapi mantan PM ke-6. Bermakna beliau dianiaya. Beliau diperlakukan sedemikian rupa kerana mereka cuba menghalang dasar transformasi nasional, terutama dasar ekonomi kehidupan rakyat, yang mana kekayaan negara mula diagihkan kepada rakyat mengikut golongan MBNT. Jadi sebenarnya usaha-usaha yang dibuat Mahathir ini bukanlah perkara yang baru. Kalau dulu Tun Mahathir menganiaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, 2 kali dipenjara dengan tuduhan-tuduhan yang jelas, lebih kepada penganiayaan politik. Dan kini Datuk Najib punya mangsa dan Dr. Zaid Hamidi hampir menjadi mangsa. Persoalannya kenapa? Kerana mereka cuba untuk mengubah dasar kronisme yang diwujudkan oleh Tun Mahathir. Saya tahu panjang cerita, saya minta Tuan Amir pula sambung soal ni. Kalau saya panjang nanti, saya bimbang, naik baru 2,000 view. Silakan Tuan Amir. Saya melihat bahawa ini bukan hanya soal keadilan. Saya berkali-kali saya katakan bahawa kita tak mau campur urusan di mahkamah. Tetapi Saudara Mohaini bertanya dengan saya ni, Datuk, ni apa Saudara pilih Marzuki? Kenapa pemuda tak bersuara? Mana perginya suara pemuda? Pemuda yang harus berjuang soal jika ada penganiayaan, soal perjuangan, apabila parti dalam keadaan terdesak, apabila orang memperkata tentang Bapak Presiden, sepatutnya pemuda ke hadapan. Saudara Mohaini dia kata, mana pergi suara pemuda? Nak tanya Saudara Marzuki, ke mana hilangnya suara pemuda? Ke mana hilangnya suara pemuda? Ya. Pemuda sentiasa ada, insyaAllah. Pemuda sentiasa ada. Ada, tapi suara di mana? Cuma tak agresif. Ya. Kenapa begitu? Saya tak boleh nak jawab secara apa ni? Macam mana? Soalan ni pun terpangkap je ni. Saya bukan nak memerangkap, tidak. Kita bercakap betul serang. Sebab ni, saya bertanya, ke mana pergi suara pemuda yang sepatutnya memperjuangkan soal keadilan, memperjuangkan soal rakyat, waktu rakyat susah. Malahan saya memang bukan saya nak berdendam, tidak. Tapi waktu negara berada dalam keadaan yang tidak menentu, apabila dalam pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional, di mana Perdana Menteri waktu itu mewujudkan perintah darurat, sehingga kan akhirnya rakyat terpaksa mengangkat bendera putih, meminta untuk mencari makan di bumi sendiri. Rakyat terpaksa mengemis. Di mana suara pemuda saat itu? Masa waktu dan ketika itu pemuda lah. Ini cerita yang di bawah-bawah. Ya. Saya tak tahu lah di kawasan lain. Kalau kami di Langkawi, di masa tak kala rakyat tengah bergelumang dengan kesusahan tu, tak ada yang angkat bendera putih. Pemuda lah antara orang yang ke depan
Ya, saya setuju saudara. Saya setuju dengan saudara bahawa pemuda ke depan dalam mengulurkan bantuan, cari fund dan sebagainya. Itu memang saya tidak nafikan. Tapi persoalannya yang ditanyakan oleh pelayar saya, di mana suara pemuda? Yang apabila rakyat minta supaya diadakan pemberian pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Betul. Jawapan tu sudah ada pada rakyat. Siapa memperjuangkan KBSP? Pengeluaran KWSP? Ya. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Ashraf Wajidi, dan pergerakan di bawah dia lah. Maknanya Pemuda UMNO Malaysia merupakan kumpulan penggerak yang memperjuangkan nasib dan kehidupan rakyat ketika Malaysia dilanda pandemik COVID-19. Antara usaha yang terbesar adalah pengeluaran KWSP. Cadangan Dr. Najib disambung oleh Dr. Zahid dan diteruskan oleh pemuda. Jadi yang klaim yang mengatakan mereka yang bagi KBSP, pengeluaran KBSP kepada rakyat, Mahathir Yassin. Cuma kelemahan kita kurang kekuatan dari segi TikTok dan Facebook, yang mana kumpulan Perikatan Nasional menggunakan kuasa media untuk menggambarkan kepada rakyat bahawa mereka lah yang berusaha untuk membantu rakyat ketika Malaysia dilanda pandemik COVID-19. Tapi sebenarnya yang betul-betul memperjuangkan nasib kehidupan rakyat pada waktu itu adalah UMNO, terutama Dr. Najib, Dr. Zahid dan Dr. Ashraf Wajidi. Ini jelas. Ini jelas. Saya nampak kayaknya Saudara Ismi ni menyelamatkan Ketua Pemuda Langkawi lah. Dia cepat-cepat dia masuk dalam tu untuk selamat Ketua Pemuda Langkawi. Dia kata saya perangkap beliau. Saya tidak berasal untuk merangkap saya menyatakan yang jelas. Saya bertanya, di mana suara pemuda? Bukan, dalam keadaan rakyat susah. Memang saya tak nafikan bahawa pemuda minta supaya diadakan tuntutan daripada kumpulan simpanan pekerja, tetapi aliran kepimpinan waktu itu, kita melihat bahawa negara berada dalam jurang yang begitu teruk, ekonominya merosot sampai hari ini. Bila ingat USP, jangan lupa pemuda juga yang mendesak pihak kerajaan untuk menyediakan moratorium kepada peminjam-peminjam Malaysia. Banyak lagi lah usaha-usaha yang dibuat oleh pemuda. Cuma masalah kita, jentera media Perikatan Nasional punya kekuatan yang cukup untuk mengalih perhatian dengan mengatakan bahawa Mahathir Yassin lah yang menolong rakyat pada waktu itu. Hakikat realiti, UMNO lah yang memperjuangkan nasib rakyat pada waktu itu. Dan kita sedia maklum, UMNO lah parti khidmat. Parti yang berkhidmat rakyat dari dulu hinggalah ke saat ini. Soal menang kalah di parti ini soal kedua. Yang penting UMNO tetap meneruskan tradisi, meneruskan khidmat dan bakti kepada rakyat. Saya mendengar suara daripada Saudara Ismi membela begitu. Memang saya tak nafikan bahawa dalam memperjuangkan soal rakyat adalah UMNO. Memang UMNO itu rakyat, rakyat itu UMNO, sepatutnya begitu. Saya cuma nak tanya pada pemuda sebab kita melihat pemuda adalah benteng negara. Pemuda adalah pemain utama dalam apa keadaan sekalipun. Dan saudara akan meninggalkan pergerakan pemuda dan saudara akan beralih dengan pemimpin yang lebih matang lagi. Jadi kalau anak muda yang lain, kita mengharapkanlah supaya masa-masa mendatang, saudara, bagaimanapun, saudara, saya amat mengharapkan juga agar kerajaan hari ini, UMNO sudah berada dalam kerajaan, sebagian berkerajaan, dan saya melihat usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri adalah untuk membersihkan negara kita ini daripada korupsi, kronisme dan nepotisme. Saudara Mazuki, mungkin saudara tidak ada waktu itu, tapi saya berada waktu itu, sekitar tahun 1997. Saya waktu itu, Datuk Seri Zaid Amidi adalah sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Presiden UMNO. Pemuda waktu itu yang dipimpin oleh Datuk Seri Amidi, beliau melontarkan perjuangan pemuda adalah untuk menentang KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Jadi apakah persoalan saya pada saya, apakah ini diserapkan bahawa pimpinan pemuda hari ini masih lagi kental dan jitu untuk meneruskan perjuangan menentang korupsi, kronisme dan nepotisme?
Ya, itu agenda kita daripada dahulu, kini dan insyaAllah selamanya. Dulu kini dan samanya ya. Jadi secara keyakinan pimpinan yang baru juga pun akan meneruskan benda yang sama. Ya, ya, Agenda ya. yang sama, misi yang sama. Matlamat kita pun yang sama, mungkin cara kita berbeza. Itu je. Kenapa saya bangkitkan isu ini? Karena kesan daripada korupsi, kesan daripada kronisme, kesan daripada nepotisme, apa yang sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang berlaku sekarang ini disebabkan oleh faktornya adanya 3 tadi KKN. Dia ada melakukan rasuah kerana memberi kontrak-kontrak kepada syarikat-syarikat yang unjurannya tanpa serta tender ataupun rundingan terus kerana korupsi, dan kemudian dianugerahkan kepada kronisme, dan orang yang disyaki, kita menuduh lagi orang yang disyaki melakukan penggunaan wang negara. Setakat ini yang dikatakan 92 bilion adalah kalangan kaum kerabat Perdana Menteri yang dapat waktu itu. Ini saya kata kronisme, nepotisme dan korupsi. Jadi pemuda nampak gayanya sepatutnya sudah bangkit menyokong tindakan SPRM. Tapi hingga saat ini belum ada. Zaman kami dulu, zaman saya pemuda dulu, kalau ini yang kita lihat berlaku kebejatan dalam kepimpinan, kita akan tampil ke hadapan. Itulah yang saya nak tanya. Saya sebagai ketua pemuda, apakah ini tidak dibincangkan waktu saya berjumpa dengan pimpinan pemuda dari seluruh negara. Sebab sekarang saya kata balik ceritanya, sejumlah 75% ketua pemuda akan beralih menjadi pimpinan di peringkat bahagian. Kalau pemuda itu dia punya ism dia ataupun ruh perjuangan yang ada kurang, berkemungkinan nanti tidak kesampaianlah usaha-usaha KKN ini. Kita menentang di Jakarta, di Indonesia telah pun usai isu KKN dibawa oleh saudara Marzuki. Dan kesannya Indonesia hari ini menerima pelaburan yang begitu besar. Negara kita ni kesan kerana adanya KKN, seolah kita tak mampu untuk menangani masalah ini, maka pelabur-pelabur lari. Jadi kalau itulah dapat lakukan, saya melihat pimpinan negara hari ini, orang kata saya ni mendewakan, tidak. Saya melihat bahawa apa yang sedang dilakukan oleh pimpinan kerajaan, secara Mat Azman, saya amat merindukan bosku. Kenapalah beliau sendiri sedang jasadnya terpenjara. Saya bersimpati saya. Dan walau bagaimanapun, berbalik kepada soal KKN ini, kita mengharapkan sepanjang musim selama 3 hari UMNO bersidang kali ini, persoalan ini sepatutnya besok pemuda akan bersidang. Jadi saya harus mengharapkan suara-suara pemuda yang mendukung usaha kerajaan dalam memerangi KKN. Kita benci pada korupsi, kita benci pada kronisme, kita meluat kepada nepotisme. Ini yang perlu ada ditanamkan supaya negara kitalah yang menjaga negara kita. Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda akan datang. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, kalau kamu mau melihat generasi akan datang, kamu lihatlah generasi pemudanya. Kalau pemudanya pendiam, kalau pemudanya lembik, maka generasi akan datang lembiklah generasinya. Kalau pemuda itu berani, pemuda itu bersih daripada korupsi, kronisme, nepotisme, maka majulah negara itu. Apakah saudara setuju dengan pandangan saya? Saya setuju dengan pandangan Datuk Seri, sebab apa yang kita lihat, saya melihat Indonesia. Bila dipimpin oleh Jokowi. Bapak Jokowi ni, dengan penggabungan yang lawan dia dulu, lawan dia tu Harmoko. digabung balik atas misi untuk bangunkan negara. Jadi saya ingat ini pun yang di peringkat kita pun, saya ingat tak kita masih dengan perjuangan yang sama tu. Nak hapuskan KKM ni, cuma yang macam saya cakap tadi, cara dan pelaksanaan kita berbeza. Matlamat kita sama, insyaAllah. Okey, Saudara Ismi, sebelum saya menamatkan bicara kita, apa pandangan saya? Berbalik kepada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, zaman Don Zahid sebagai Ketua Muda. Pada waktu itu, slogan yang digunakan oleh pemuda UMNO Malaysia, tak siapa Datuk pun esko pemuda pada waktu itu. Oh, patutlah. Cakap soal pemuda, mantan esko pemuda rupanya.
pada waktu. Ya. Jadi pada waktu slogan kalau tak silap dia pemuda penggerak zaman. Ya. Tapi keadaan pemuda pada waktu itu berbeza dengan keadaan pemuda hari ini. Ya. Pemuda hari ini slogannya bangkit. Betul? Ya. Kan? Sebab pemuda hari ini dipimpin oleh Ashraf Wajidi ketika kita tak ada kuasa. Kan? Dan kita terpaksa berkongsi kuasa dengan berbagai-bagai pihak. Ya. Kan? Jadi soal KKN ni, soal melawan rasuah, kroni dan juga nepotisme ni, saya nampak jelas kan, pemuda UMNO menyokong penuh kan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim bila Datuk Seri Anwar menyatakan menghentikan semua projek direct nego. Ya. Mana tak ada lagi lah broker. Ya. Tak ada lagi orang tengah. Ya. Kan? Mana tak ada lagi lobby-lobby ni. Ya. Dan tidak ada lagi orang politik memimpin GLC. Tidak ada lagi. Ya. Maksudnya pemuda hari ni jelas dia menyokong kan. Maknanya bila projek nego dihentikan, automatik kita menghapuskan K yang pertama, K yang kedua dan N yang terakhir. Bermakna perkara dah selesai. Okey, saudara, besok kita akan mengulas apa yang dibahaskan dan saya amat mengharapkan agar besok benar-benar suara pemuda kali ini benar-benar lantang dan tidak sepi. Kita selama sejak UMNO dalam keadaan yang terumbang ambing, saya melihat banyak orang mengatakan pemuda sepi dan sebagainya. Saya menginginkan agar pergerakan pemuda dapat mengembalikan semangat jitu zaman era almarhum Datuk Harun Idris, zaman Syed Jaafar Albar, malahan waktu pemuda UMNO dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kita dengan masyarakat madaninya, begitu juga dengan saudara Zaid Amidi sebagai ketua pergerakan pemuda yang menentang KKN. Saya mengharapkan bahawa suara pemuda besok disuarakan. Jadi saya agak keletihan. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih kepada saudara Ismi. Terima kasih kepada saudara Mazuki. Semoga beliau tenang dan meneruskan era perjuangan dan beliau akan meninggalkan pergerakan pemuda. Moga-moga dapat jadi ketua bagian aku. Takut sangat nak bercakap ni saya. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.